DJ Mon. Saya akan menemani anda sehingga jam 1 tengah hari. Jangan ubah siaran radio anda. Saya akan putarkan lagu yang akan energizkan semula badan para pendengar semua. Kalau nak lagu pilihan anda dimainkan, boleh dial di talian nombor DJ kami 0165127777. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang direquest daripada salah seorang saudari kita iaitu Adira. Ini dia, When We Were Young, Adele. Bersama saya, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia. Seperti biasa, selama 1 jam ini, saya akan menemani anda semua dalam segmen Debat Lebat. Hari ini, kita jemput seorang tetamu istimewa yang diterbangkan daripada perwakilan pelajar universiti yang sedang hangat diperkatakan namanya kerana membangunkan isu PDPR secara atas talian. Kalau macam tu, ayo kita minta tetamu kita memperkenalkan diri kepada para pendengar setia segmen Debat Lebat Esok FM. Tes. Ya, silakan. Saya Aisyah, pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Salam perkenalan untuk semua pendengar radio. Itu dia, adik manis sudah datang ke stesen radio kami yang ingin menyambut cabaran dalam segmen Debat Lebat kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan segmen Debat Lebat ini, pendengar setia, ayo. Segmen Debat Lebat bersama Mon. Baiklah, kita mulakan segmen Debat Lebat kita hari ini. Krisis global yang berlaku akibat virus COVID-19 ini telah menyebabkan semua sektor di negara kita terpalit dengan kesan buruk, termasuklah sektor pendidikan di Malaysia. Ilmu tidak dapat dihentikan, begitu juga dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa universiti yang turut sama merasai pembelajaran dalam norma baru. Bersama saya di studio hari ini, Aisyah Amira, iaitu seorang mahasiswi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan berkongsi serba sedikit pengalaman dan cabaran yang dihadapi semasa pembelajaran secara atas talian. Jadi, bagaimana situasinya apabila pembelajaran itu diadakan secara atas talian? Apa perbezaan yang boleh Aisyah kongsikan dengan kami semua? Baiklah. Terima kasih untuk soalan ni. Bila berbincang tentang perbezaan, kalau menurut saya, menegaskan perbezaan ni daripada segi tugasan ataupun assignment yang sering diperkatakan oleh para pelajar lah. Dan saya lebih fokuskan kepada tugasan berkumpulan. Hal ini kerana tugasan kumpulan dia memberi peratus yang besar. Kalau pembelajaran secara hybrid, semestinya apabila kita melakukan kerja berkumpulan, para pelajar boleh bertemu dengan rakan-rakannya sebab berada di kampus. Tetapi kalau benda ni berjalan secara online, semestinya para pelajar berada di tempat yang berbeza dengan rakan-rakan mereka. Oleh itu, dalam melakukan tugasan ini, dia memberi satu cabaran lah kepada setiap pelajar tu kerana mereka tidak berjumpa. Ya, betul. Kita pun faham ya, kadang-kadang bila di rumah, pelajar ni dia kena membahagikan masa untuk tolong ibu bapa di rumah. Lepas tu takkanlah nak duduk hadap laptop 24 jam je kan? Mesti nak kena tolong parent berkemas kat rumah, betul tak? Berbincang tentang pembelajaran secara atas talian, semua pihak turut terlibat. Perkara ini seharusnya dilihat pada sudut pandang pelajar dan juga pencara. Seperti video yang telah kita lihat sebentar tadi. Buat semua penonton hari ini, maaf tiada kerusi kosong hari ini. Kerusi kosong telah pun diisi oleh panel kita yang insya-Allah akan berkongsi pengalaman dan idea mereka mengenai isu yang akan kita bincangkan hari ini.
saya yakin perkara ini seharusnya dilihat pada jawapan kedua-dua belah pihak, iaitu pelajar dan juga pensyarah. Jika pelajar berkata begini, bagaimana pula sudut pandang pada pensyarah? Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Yang pertama, Puan Hafizah binti Baharim, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Pentadbiran Universiti Haikom. Dan di sebelah saya, Puan Nur Atira binti Syahril, pakar psikologi pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Perkara yang hangat dibincangkan di musim COVID-19 ini, saya nak bertanya dahululah dengan Puan Hafizah sebagai pensyarah kanan. Pengalaman atau cabaran yang dihadapi ketika mengajar secara online. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada pihak jemputan kerana telah menjemput saya dalam program pada hari ini. Ia bermula apabila keluar satu statement daripada Kementerian Pendidikan tentang pembelajaran secara atas talian sudah menjadi cabaran baru untuk saya. Jadi, saya sebagai warga pendidik terpaksalah menyesuaikan diri dalam sistem pembelajaran atas talian ini. Bila mendengar apa yang dikatakan oleh Puan Hafizah sebentar tadi, memang kita kata cabaran untuk para pendidik ini sangat besar sebab mereka perlu membiasakan diri dalam pembelajaran secara norma baharu. Saya ingin menurut pada Puan Atira pula, bagaimana sebagai pakar yang mentaksir tingkah laku manusia ini, apa menurut Puan Atira berkenaan dengan pembelajaran secara atas talian menurut sudut pandang daripada pensyarah itu sendiri? Kelihatannya para pendidik masih selesa dan masih berharap agar mereka boleh meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Namun saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada para pendidik kerana mereka tetap berusaha dalam memberikan segala ilmu yang mereka ada. Begitu jawapan yang ringkas dan padat kita dengarkan daripada Puan Atira sebentar tadi. Ingat di mana pendidik ini akan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu mereka kepada para pelajar. Baiklah, sebelum kita bertanyakan soalan kepada panel-panel kita yang seterusnya, selepas ini kita lihat dahulu video seperti ini. Kita lihat adab belajar kelas atas talian ataupun kelas online. Yang pertama, kita hendaklah sedia awal dan pakailah pakaian yang kemas dan sopan. Jangan lupa alas perut dahulu sebelum belajar. Duduklah di tempat yang selesa. Sediakan peralatan yang diperlukan. Tidak memegang telefon semasa kelas online. Jangan lupa isi kehadiran PDPR anda sebagai bukti anda membuat pembelajaran dari rumah. Gunakan butang mute semasa menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Meet supaya anda dapat mendengar arahan ataupun penerangan daripada guru. Jangan lupa tekan butang leave apabila kelas online anda telah tamat. Petang-petang main kejar-kejar. Selamat belajar! Sedikit sedutan video mengenai adab-adab semasa online class yang boleh kita kongsikan kepada adik-adik kita yang menonton rancangan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita bergerak lebih lanjut, saya ingin bertanya dengan puan pensyarah kita mengenai ragam yang dihadapi ketika mengajar para pelajarnya dalam online class. Tipulah kalau pelajar ni tak ada ragam. Kalau bagi saya, kalau dia orang tak buat PL ni, macam tak best lah kelas tu. Macam tak ada penyeri dalam kelas online. Alhamdulillah pelajar-pelajar saya masih boleh dikawal. Tapi apabila belajar dekat rumah ni, dia muncul pelbagai masalah apabila kadang-kadang ada gangguan daripada adik-beradik mereka sendiri. Sebagai contohlah pengalaman saya dalam kelas online, adalah pelajar saya yang adalah mak dipanggil daripada dapur ke. Alhamdulillah, perkara tu biasa kan kalau anak-anak. Menyambung perbincangan adab pelajar terhadap guru, saya ingin meminta Puan Atira untuk berkongsi adab pelajar terhadap guru. Silakan Puan. Baiklah, adab pelajar terhadap gurunya. Perkara ni kita perlu highlightkan ya, sebab sekarang ni boleh saya katakan ada isu tentang tingkah laku seorang tingkah laku yang tidak beradab pelajar terhadap gurunya.
pembelajaran atas talian ni juga kena jaga adab ya. Itu tak bolehlah nak ambil senang je macam online class je pun. Bukan penting pun. No. Di sini saya ingin kaitkan adab dengan kisah perjalanan Nabi Musa dalam menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa telah memutuskan untuk berguru dan menuntut ilmu dengan Nabi Khidir sendiri. Tapi Nabi Khidir ada bagi satu syarat, iaitu syarat dia jangan tanya sebarang soalan terhadap Nabi Khidir. Sampaikan Nabi Khidir yang akan buka mulut sendiri. Maksudnya dia akan terangkan apa yang dia buat tu sebab apa. Tu. Nak dijadikan cerita, Nabi Musa telah melanggar perjanjian, iaitu Nabi Musa bertanyakan pelbagai soalan terhadap Nabi Khidir. Dalam kisah ini juga Nabi Musa ada juga teladan yang dalam kisah ni. Iaitu Nabi Musa memilih kata-kata dalam berinteraksi dengan gurunya. Mana kata dia macam tak main terjah lah. Bila nak tanya tu, dia tanya dengan kata-kata yang elok, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan. Saya simpulkan, kita boleh dapat pengajaran daripada kisah ini, iaitu yang pertama, kegagalan seorang pelajar itu dalam memahami kata-kata gurunya. Dan sepatutnya seorang pelajar tu perlulah taat dan mengikut perintah-perintah yang telah diberikan daripada guru. Terima kasih yang saya rasa perkongsian yang cukup mendalam kita terima daripada Puan Atira hari ini. Sebenarnya kita ingin berbicara lebih lanjut lagi tentang isu ini, tapi masa tidak mengizinkan kita dan kita sudah pun berada di segmen penutup. Jadi saya ingin minta kata-kata akhir nasihat daripada dua orang panel kita hari ini. Saya mulakan dahulu dengan Puan Hafizah, silakan. Jangan jadikan online kelas itu untuk bersukaria, tapi jadikan sebagai batu loncatan untuk kita meningkatkan prestasi pembelajaran kita. Akhir sekali, saya ingin menyuruh kepada rakan seperjuangan saya dan guru-guru di luar sana untuk sentiasa bermotivasi dan sentiasa bersemangat untuk mendidik anak-anak, kerana mereka lah yang akan memimpin negara di masa hadapan. Saya pula ingin berterima kasih dan bangga kerana kita masih ada pendidik seperti Puan Hafizah dalam memberikan usaha yang terbaik kepada pelajarnya. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar untuk memberikan kerjasama dan respon bagi meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Orang kata dalam keadaan kita susah ni, kita mampu dan survive untuk menimba ilmu di mana-mana sahaja. Alhamdulillah, saya kira itu adalah rumusan kepada topik perbincangan kita pada hari ini, di mana kita berbincang tentang cabaran yang dihadapi oleh para pendidik dalam mengajar secara atas talian, iaitu norma baharu lah kita katakan ya. InsyaAllah kita mendoakan supaya pembelajaran secara bersemuka ini dapat dijalankan semula dan anak-anak tidak tercucil dalam pelajaran. Yang penting kerjasama antara semua pihak. Apa yang penting, kita mesti peka dengan keadaan sekeliling yang berlaku. Sediakan payung sebelum hujan dan harapnya perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaat untuk semua. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Hafizah dan Puan Atira yang sudi memberikan masa untuk menjawab perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lain masa. Assalamualaikum.